Assalamualaikum murid-murid, selamat pagi. Apa khabar semua? Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Apa khabar pagi ini? Cikgu harap semuanya sihat dan sudah bersedia untuk memulakan pelajaran RBT pada hari ini. Murid-murid sekalian, pada hari ini kita akan memulakan mata pelajaran RBT kita dengan modul 1, iaitu keselamatan bengkel. Objektif pembelajaran kita untuk minggu ini ialah murid dapat menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel, peralatan dan bahan. Kemudian, murid boleh menerangkan maksud simbol dan tanda keselamatan. Kriteria kejayaannya pula, murid dapat menyatakan 3 peraturan keselamatan diri, bengkel, peralatan dan bahan, dan murid dapat menerangkan maksud simbol dan tanda keselamatan. Selamat datang ke bengkel RBT. Murid-murid semua, sebelum kita menggunakan bengkel dan peralatan yang ada di dalam bengkel tersebut, perlu diingatkan bahawa kita perlu mematuhi peraturan-peraturan berkenaan dengan bengkel tersebut dengan jelas. Ini amat penting kerana kita tidak mahu berlaku sesuatu yang tidak diingini ketika kita berada di sana. Jadi, cikgu mahu murid-murid memahami dan mengetahui tentang keselamatan bengkel ini dengan baik. Peraturan keselamatan bengkel. Terdapat 4 peraturan keselamatan bengkel. Peraturan yang pertama ialah peraturan dan keselamatan am. Yang kedua, peraturan dan keselamatan diri. Yang ketiga, peraturan dan keselamatan alatan. Dan yang terakhir iaitu yang keempat, peraturan dan keselamatan bahan. Okey, anak-anak, cuba kita tengok peraturan yang pertama, iaitu peraturan dan keselamatan am. Okey. Peraturan keselamatan perlu diamalkan ketika berada di dalam bengkel RBT. Kemalangan boleh berlaku jika kita tidak mematuhi peraturan keselamatan. Okey, maksudnya di sini setiap kali kita hendak pergi ke bengkel RBT, kita mesti mematuhi peraturan, dan peraturan ini mesti dipatuhi untuk mengelak kemalangan. Okey, cuba kita tengok yang pertama. Dilarang memasuki bengkel tanpa kebenaran guru. Maksudnya di sini kita tak boleh masuk ke bengkel sesuka hati tanpa kebenaran guru ataupun bersama dengan guru. Jika kita tidak ada tujuan, tidak nak mendapat kebenaran guru, kita tak boleh masuk ke bengkel RBT. Okey, yang kedua, dilarang membawa beg ke dalam bengkel. Maksudnya di sini, apa-apa saja beg yang kita bawa ke sekolah hari-hari tidak boleh ataupun tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bengkel. Okey, yang boleh dibawa hanya buku dan alat tulis sahaja. Beg hendaklah ditinggal di dalam kelas. Okey, yang ketiga, buka semua pintu dan tingkap di bengkel sebelum memulakan aktiviti. Maksudnya di sini, pintu dan tingkap tidak boleh ditutup semasa kita berada di dalam bengkel. Keadaan pintu dan tingkap mestilah sentiasa terbuka jika kita berada di dalam bengkel. Okey, yang keempat, peraturan yang keempat, sentiasa bertanya kepada guru jika terdapat sebarang masalah. Okey, seandainya ada terdapat masalah ataupun keadaan yang tidak betul di dalam bengkel, mesti diberitahu dengan cikgu. Jangan senyap sahaja. Ataupun kita cuba untuk
membaikinya sendiri ataupun untuk mengatasi masalah tersebut sendiri. Tak boleh. Mesti beritahu dengan cikgu. Okey, yang kelima, peraturan yang kelima, pastikan tempat kerja sentiasa berada dalam keadaan bersih, kemas dan selamat selepas selesai melakukan aktiviti. Okey, seperti yang kita tahu, bengkel ialah tempat kita bekerja ataupun melakukan pertukangan. Jadi keadaan dalam bengkel mestilah sentiasa bersih, kemas dan selamat. Selepas kita menggunakan ataupun selepas kita membuat sesuatu aktiviti, hendaklah dikemaskan semula. Di mana kita ambil barang tersebut, di situlah kita meletakkannya semula ataupun memulangkannya semula. Okey, yang terakhir, tutup semua suis elektrik sebelum meninggalkan bengkel. Okey, sebelum kita keluar, pastikan suis lampu, suis kipas hendaklah tertutup ataupun paip air hendaklah ditutup sebelum kita meninggalkan bengkel. Okey, sekarang kita tengok peraturan dan keselamatan diri yang kedua. Okey, peraturan dan keselamatan diri. Peraturan mesti dipatuhi untuk menjaga keselamatan diri ketika melakukan aktiviti di dalam bengkel. Okey, peraturan ni ialah kita sudah berada dalam bengkel. Okey, iaitu berkenaan dengan diri sendiri, menjaga keselamatan diri sendiri semasa berada di dalam bengkel. Okey, kita tengok yang pertama. Pakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel. Maksudnya pakaian kita hendaklah sesuai, dan kasut maksudnya tidak berkaki ayam lah, dan pakaian hendaklah menggunakan apron. Okey, kalau kita berada di dalam bengkel. Okey, yang kedua, ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Okey, maksudnya sini bagi budak perempuan, jika memakai tudung, tudung hendaklah dimasukkan kemas ke dalam apron, diselitkan di dalam apron agar tidak terkeluar daripada apron. Okey. Yang ketiga, ikat rambut yang panjang. Ini mungkin untuk pelajar bukan muslim, okey, yang tidak menggunakan tudung. Okey, seandainya rambut panjang hendaklah diikat. Okey, yang keempat, tidak bermain atau bergurau semasa melakukan aktiviti di dalam bengkel. Ini yang paling penting. Setiap kali masuk ke dalam bengkel, jangan sekali-kali bergurau ataupun bermain-main, kerana kita sedia maklum bahawa di dalam bengkel banyak peralatan-peralatan yang boleh membahayakan diri. Contohnya seperti benda-benda yang tajam. Okey, jangan bergurau ataupun bermain-main. Okey, yang seterusnya, laporkan kemalangan yang berlaku kepada guru dengan segera. Maksudnya di sini, seandainya berlaku kemalangan ataupun kecederaan, hendaklah diberitahu dengan guru. Cakap dengan guru jika tercedera. Jangan sembunyi kerana takut atau nak beritahu dengan cikgu. Tak boleh. Mesti beritahu. Okey, yang seterusnya, minta bantuan daripada guru jika terdapat sebarang keraguan. Okey, maksudnya di sini semasa kita melakukan aktiviti, kalau kita tak boleh melakukannya ataupun kita ragu-ragu untuk membuat sesuatu, kita mestilah minta bantu dengan guru, minta penjelasan lagi daripada guru apa yang kita tak faham, kerana takut benda lain yang kita buat nanti, kita tak mengikut arahan apa yang diberitahu oleh guru. Okey, yang terakhir, basuh tangan selepas melakukan aktiviti amali. Okey, maksudnya di sini sebelum kita keluar dari bilik bengkel, tangan hendaklah dicuci terlebih dahulu. Ini untuk menjaga
kebersihan. Okey. Baik, kita tengok peraturan keselamatan bengkel yang ketiga. Okey, peraturan dan keselamatan alatan. Okey, yang ketiga ni berkenaan dengan alatan yang kita gunakan. Okey, semasa kita berada dalam bengkel, kita mungkin akan diarahkan oleh guru untuk menggunakan alatan yang terdapat di dalam bengkel. Okey, kita tengok yang pertama. Bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan tersebut. Maksudnya di sini, setiap kali kita hendak menggunakan alatan tersebut, kita hendaklah minta tunjuk ajar guru terlebih dahulu. Biasanya cikgu akan tunjuklah macam mana untuk menggunakan sesuatu alatan tersebut. Okay. Yang kedua, berhati-hati semasa menggunakan alatan. Okey. Biasa adalah berhati-hati. Jangan kita cuai bila kita menggunakan alatan tersebut, kerana kita tahu benda dalam bengkel ni kebanyakannya tajam, boleh mencederakan diri kita. Okey, adalah sentiasa berhati-hati. Ketiga, laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru. Okey, seandainya kita menggunakan sesuatu alatan tu, tiba-tiba alat tersebut rosak, patah ke ataupun hilang, kita tak tahu pergi ke mana alat tersebut tu tadi. Okey, hendaklah diberitahu dengan guru, laporkan kepada guru tentang kerosakan ataupun kehilangan alat yang kita gunakan tadi. Okey, yang keempat, bersihkan alatan selepas digunakan. Okey, alatan yang kita gunakan hendaklah dibersihkan selepas kita gunakan. Okey, kalau nak bersih pun tengoklah alatan mana yang patut kita bersih. Takut ada alat-alat yang tak sepatutnya kita basuh, kita cuci, kita kena cuci juga. Tak boleh, kena beritahu dengan cikgu ataupun alat tu adalah yang sesuai untuk dibersihkan. Okey, yang kelima, peraturan yang kelima, simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan. Okey, biasanya di dalam bengkel alatan memang sudah disediakan tempat. Okey, sudah disediakan tempat. Okey, seandainya kita mengambil alat tersebut di suatu tempat dan kita gunakan, dan selesai kita gunakan, hendaklah dipulangkan semula ataupun diletakkan semula di mana kita mengambilnya tadi. Okey, agar tidak berselerak. Itu tujuannya. Okey, yang seterusnya, yang keenam, gunakan alatan dengan cara yang betul. Okey, ini ada kaitan dengan yang pertama tadi. Okey, gunakan alatan dengan betul. Maksudnya kita hendaklah menggunakan alatan tersebut mengikut cara ataupun tunjuk ajar yang telah diajar oleh guru. Macam mana nak menggunakan alatan tersebut? Okey, dengan betul. Okey, yang terakhir, dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan tersebut. Sekali lagi ditegaskan di sini, di dalam bengkel tidak boleh bermain ataupun bergurau. Takut kita nanti tercedera, kerana kita tahulah dalam bengkel banyak alat-alat yang boleh mendatangkan kecederaan. Itu keselamatan dalam bengkel sangatlah penting. Terutamanya jangan bermain dan bergurau. Okey.
Okey, peraturan keselamatan bengkel yang terakhir. Okey, yang terakhir ni ialah peraturan dan keselamatan bahan. Terdapat pelbagai jenis bahan yang mudah terbakar, mudah rosak dan berbahaya. Yang berikut ialah peraturan keselamatan bahan yang perlu kita patuhi semasa di dalam bengkel. Okey, kita tengok yang pertama. Bertanyakan cara menggunakan bahan yang betul kepada guru. Okey, sebelum kita melakukan eksperimen ataupun aktiviti di dalam bengkel, kita hendaklah bertanya dengan guru terlebih dahulu macam mana cara untuk menggunakan bahan tersebut. Kerana biasanya bahan-bahan tersebut bahan yang sensitif ataupun contohnya bahan yang mudah terbakar. Okey, ataupun boleh menyebabkan kulit kita melecu. Okey, itu maksudnya di sini. Okey. Yang kedua, simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Okey. Setelah kita menggunakan sesuatu bahan, kita hendaklah menyimpankannya di tempat yang selamat. Jangan letak atas meja ataupun di bawah meja. Okey. Itu tidak selamat. Mesti di tempat yang sesuai. Okey, yang ketiga, berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Okey, maksud di sini kita hendaklah sentiasa berhati-hati ataupun beringat kepada diri sendiri agar tidak berlaku kekecuaian. Okey, bersihkan bahan yang tumpah di atas lantai dengan segera. Okey, contohnya kita menggunakan minyak. Okey, minyak tersebut tertumpah di atas lantai. Okey, mesti segera dibersihkan. Yang seterusnya, yang kelima, gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Okey, maksudnya di sini ialah berhemah ialah kita hendaklah berjimat cermat. Okey, menggunakan bahan tersebut agar tidak membazir. Okey, agar tidak membazir. Dan yang terakhir, simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Okey, ini lebih kurang macam nombor 2 tadilah. Okey, bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai ataupun di tempat yang selamat. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Al-Hadi. Cikgu Al-Hadi telah menerangkan kepada kita tadi tentang keselamatan bengkel. Okey, sekarang pula Cikgu akan menerangkan tentang simbol dan tanda keselamatan yang ada di bengkel, di dalam bengkel dan juga di luar bengkel. Ini amat penting ya. Okey, pada hari ini juga kita akan cuba memahami simbol dan tanda keselamatan. Kita sebelum ni selalu tengok simbol dan tanda keselamatan. Okey, simbol dan tanda keselamatan ialah lambang atau pernyataan untuk memberikan peringatan tentang bahaya yang mungkin berlaku jika kita tidak mematuhinya. Cuba kita perhatikan jadual ni. Jadual ni cikgu ambil dari buku teks kita. Okey, maksud warna pada simbol dan tanda keselamatan. Di sini ada 5 warna. Ada merah, ada kuning, hijau, biru dan juga putih. Okey, mula-mula sekali kita akan lihat kepada warna merah. Simbol yang ada warna merah. Okey, simbol yang ada warna merah ni, kalau kita lihat maksudnya di sini ialah larangan dan pemadam api. Maksud ni secara umum saja. Okey, dan cikgu jelaskan sedikit. Warna merah pada simbol menunjukkan tanda bahaya atau larangan dan simbol-simbol kebakaran. Simbol-simbol kebakaran tu ditandakan dengan warna merah. Maksudnya benda-benda yang mudah terbakar tu akan ditanda dengan warna merah. Okey. Seterusnya, kita lihat pada warna kuning.
kalau penyataan di sini warna kuning, maksudnya adalah perhatian, amaran, waspada, potensi bahaya. Okey, itu secara umumnya kita lihat maksudnya. Okey, warna kuning pada simbol menandakan kewaspadaan dan meminta kita agar sentiasa berhati-hati. Dia minta kita sentiasa beri perhatian, sebab ianya merupakan amaran agar kita berwaspada, kerana benda tu potensi bahayanya agak tinggi. Jadi itu warna kuning. Okey, warna hijau. Warna hijau ni kita rujuk pada zon aman. Apa maksud zon aman? Nanti cikgu akan terangkan. Dan pertolongan pertama. Okey, warna hijau dominan. Maksudnya banyak warna hijau pada simbol ataupun tanda keselamatan. Merupakan zon yang selamat dan bantuan pertama dapat dilakukan di situ sebelum ketibaan paramedik. Okay. Paramedik ni pihak hospital lah selalunya, ataupun mana-mana pihak kecemasan yang datang awal di tempat kejadian. Itu ialah ketibaan paramedik. Okay, kita lihat kepada warna biru. Warna biru ni wajib dipatuhi. Okay. Warna biru pada simbol menandakan sesuatu yang wajib dan perlu dipatuhi sepenuhnya. Kita tak boleh abaikan warna biru ni. Kalau ada tanda simbol warna biru ni, kita kena patuhi, kita kena ikut. Kita tak boleh tinggal benda tu. Tak boleh ambil sambil lewat saja tentang simbol yang berwarna biru, tanda keselamatan yang berwarna biru. Okey, dan yang akhir sekali, yang berwarna putih merupakan informasi umum. Ini akan kita lihat bersama-sama apa maksud dia. Okey, warna putih menandakan informasi yang bersifat umum. Maknanya kita boleh baca dan kita akan mengetahui perkara tersebut. Lihat saja pun kita dah tahu. Jadi kita harus patuhi kepada warna dan tanda keselamatan ini sepanjang masa. Murid-murid, tadi cikgu telah menerangkan maksud pada simbol dan tanda keselamatan. Sekarang ni kita akan lihat contoh-contoh simbol dan tanda keselamatan yang selalu kita lihat. Okey, dua ni yang berwarna merah. Dilarang merokok dan alat pemadam api ditandakan dengan warna merah. Kalau kita lihat larangannya berbentuk bulatan dan ada palang yang melintang di situ, itu merupakan tanda merah larangan, dilarang merokok. Dan satu lagi simbol kepada alat pemadam api juga berwarna merah. Okey, kita lihat pula kepada yang berwarna kuning. Okey, simbol yang berwarna kuning, papan tanda ni. Okey, warna kuningnya dominan, paling banyak warna kuning di situ. Dan digariskan dengan imej-imej yang berwarna hitam. Ada penerangan. Yang pertama, bahan mudah terbakar. Ambil perhatian bahawa itu adalah bahan mudah terbakar, merupakan amaran kepada kita. Dan bahan mudah terbakar ni juga merupakan potensi yang amat bahaya. Okay. Kemudian kita lihat kepada lantai licin. Juga diwarnakan dengan warna kuning. Ini menunjukkan kepada kita, memberitahu kita agar kita sentiasa berwaspada apabila melalui kawasan tersebut. Okay? Jadi apabila melihat tanda yang berwarna kuning ni, sila ambil perhatian tentang amaran, waspadanya kerana ada potensi bahaya di situ. Okay, kita lihat pula kepada warna hijau. Okey, warna hijau ni adalah warna yang menunjukkan zon aman, seperti mana yang telah cikgu terangkan tadi, zon aman. Okay. Dan di sini kalau kita lihat laluannya utamakan keselamatan. Itu adalah penerangan kepada kita. Apabila kita berada di zon hijau ni, kita kena utamakan keselamatan. Okay. Kemudian zon hijau juga merupakan zon selamat, zon aman untuk kita lalui semasa berlakunya kecemasan. Contoh, kalau ada kebakaran, jadi kita akan guna laluan yang ada tanda hijau tu untuk kita
pergi ke tempat yang selamat. Kemudian zon hijau juga adalah tempat berkumpul. Tempat berkumpul. Kalau kita buat latihan kebakaran, kita ada tempat untuk berkumpul. Ada tempat berkumpul tu akan diwarnakan dengan warna hijau sebab ianya menunjukkan zon aman dan selamat. Dan di zon yang berwarna hijau ni juga pertolongan pertama boleh dilakukan. Mana kita akan memberi pertolongan kepada rakan-rakan yang cedera di kawasan zon yang berwarna hijau. Okey. Dalam buku teks tidak dinyatakan simbol untuk tanda-tanda yang berwarna biru. Okay? Dan cikgu akan tunjukkan kepada kita supaya kita tahu apa yang dimaksudkan dengan warna biru yang sebenarnya. Okey, ini dia warna biru. Cikgu ambil dua simbol yang mudah. Satu gambar kasut, satu lagi gambar yang menggunakan pelindung mata. Apabila kita lihat yang berwarna biru ni, wajib dipatuhi. Mana kalau dia suruh kita sentiasa guna pelindung mata, mana apabila kita berada di bengkel, kita tak boleh buka pelindung mata tersebut. Ada perkara, ada amali kita akan buat di mana kita memerlukan pelindung mata tersebut untuk sentiasa kita gunakan. Kemudian gunakan kasut keselamatan setiap masa. Okey, kasut keselamatan, tapi kita sebagai pelajar semua, kita akan menggunakan kasut yang sesuai dan selamat. Okey, tak boleh berkaki ayam ketika berada di dalam bengkel. Okey, yang terakhir informasi umum. Informasi umum. Informasi umum kita rujuk pada warna putihnya banyak. Dominasi warna putihnya banyak dan ada lingkaran merah tersebut. Ini umum. Lingkaran merah pada putih, merah tu larangan, dan jagalah kebersihan tu sebagai umum. Jadi kita tahu apabila kita lihat papan tanda yang berwarna putih latar belakangnya, itu menunjukkan umum. Kita lihat gambar aja kita tahu, jangan membuang sampah merata-rata, buang sampah ke dalam tempat yang sepatutnya. Okey, itu sahaja untuk kali ini murid-murid semua. Baiklah murid-murid, hari ini kita telah belajar tentang peraturan keselamatan dan juga simbol dan tanda keselamatan. Dua perkara yang kita belajar pada hari ini tentang RBT. Jadi pada minggu hadapan kita akan menambah lagi 1, 2 dan 3 perkara untuk kita ketahui apabila kita belajar tentang RBT. Yang pertamanya, pada minggu hadapan kita akan mengaplikasikan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di bengkel. Hari ini kita belajar tentang peraturan. Minggu hadapan kita akan aplikasikan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di bengkel. Seterusnya, kita akan membincangkan amalan keselamatan di bengkel. Kita akan buat dalam bentuk perbincangan. InsyaAllah kalau dapat, kita akan boleh membuat perbincangan bersama-sama. Dan yang terakhir, kita akan merumuskan kesan mengabaikan amalan keselamatan di dalam bengkel. Ini rumusan yang terakhir. Sebab kita telah tahu tentang peraturan keselamatan, simbol dan juga tanda keselamatan. Di akhirnya nanti kita akan merumus ke semua perkara tersebut sekiranya kita mengabaikan amalan keselamatan di dalam bengkel. Baiklah murid-murid, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat maju jaya.